Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar. Hari ini kita akan belajar tentang reka bentuk makanan. Pertama, kita akan belajar tentang mentakrif reka bentuk makanan. Apa itu takrif? Takrif bermaksud definisi ataupun maksud. Okey, yang pertama adalah definisi atau maksud reka bentuk. Pengetahuan tentang penghasilan idea yang terancang untuk menghasilkan produk yang memberi impak kepada kehidupan. Maksudnya dekat sini adalah awak mempunyai idea untuk menghasilkan sesuatu produk, okey, dengan reka bentuk tertentu mengikut kamu punya pemikiran, iaitu idea, okey. Dan produk itu akan memberi impak ataupun kesan yang macam mana? Mestilah kesan yang baik kepada kehidupan. Janganlah kita cipta sesuatu tapi memberikan impak yang tidak baik ataupun kesan yang tidak baik. Okey, yang kedua adalah takrif makanan ataupun maksud makanan. Okey, makanan adalah bahan yang dihasilkan dari haiwan, ayam, lembu, kerbau ataupun tumbuh-tumbuhan macam buah-buahan, sayur-sayuran, okey, yang boleh dimakan atau diminum oleh manusia untuk mendapatkan nutrien agar terus hidup. Nutrien tu bermaksud ada nutrisi, iaitu seperti vitamin, karbohidrat, protein dan sebagainya. Contohnya daripada tumbuh-tumbuhan, tembikai kita boleh buat jus tembikai, okey. Daripada haiwan contohnya ayam boleh buat ayam goreng, burger ayam dan sebagainya. Tetapi yang memberi nutrisi ataupun kesan yang baiklah kepada kehidupan. Janganlah terlalu ambil makanan yang berlemak. Okey, next adalah takrif reka bentuk makanan, iaitu aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Okey, maksud reka bentuk makanan ini adalah gabungan daripada maksud reka bentuk dan maksud makanan. Okey, bermaksud kat sini idea tadi, idea mereka bentuk, kamu keluarkan ataupun kamu keluarkan pada makanan, iaitu mereka bentuk makanan lah. Contohnya buah tembikai, awak tengok kat situ cikgu ada bagi contoh buah tembikai. Okey, nak bagi dia menarik sikit lah, buat ada kepala jerung. Okey, dekat situ ada macam makanan lain atas pinggan, awak hiaskan dia. Tujuannya adalah untuk menjadikan makanan itu lebih menarik dan lebih enak dimakan. Okey, next. Okey, seterusnya adalah aspek reka bentuk makanan. Okey, apakah perkaitan? Apakah yang melibatkan reka bentuk makanan? Yang pertama, okey, reka bentuk makanan ni melibatkan proses. Proses macam mana pembuatan, kaedah atau teknik membuat, menyediakan dan sebagainya. Tempat produk diproses, diedar dan digunakan. Okey, B. Semua aktiviti promosi yang diiklankan untuk meningkatkan jualan produk. Contohnya awak boleh tengok dekat TV promosi Pizza Hut, itu makanan lah, reka bentuk makanan itu sendiri daripada nasi lemak kepada pizza nasi lemak, burger nasi lemak, reka bentuk atau inovasi pada makanan. Bagaimana mempromosi bagi menarik orang membelinya. Okey, C. Makanan dari segi estetika, komunikasi dan perwakilan yang sesuai. Okey, estetika itu bermaksud perwakilan. Okey, perwakilan makanan. Contohnya pau. Kalau kita tengok pau, kita akan ingat okey, makanan ini kalau tak salah cikgu adalah dari makanan masyarakat Cina. Okey, tetapi di Malaysia semua masyarakat makan. Tu nilai estetika dia, tidak larilah. Okey, komunikasi dan perwakilan yang sesuai lah. Okey, D. Pemilihan peralatan dan perkakasan yang sesuai. Okey, contoh. Okey, kalau kita makan mi, takkan kita guna sudu senduk jatuh. Jadi kita guna apa? Garfu ataupun chopstick lah. Itu maksudnya pemilihan peralatan dan perkakasan yang sesuai untuk menyedia dan menghidang makanan. Okey, katakanlah kita nak makan mihun sup, kita bagi orang dalam pinggan, pinggan lepeh, jadi tumpahlah kuah sup tu, jadi tidak sesuai. So itulah maksud aspek reka bentuk makanan, perkaitannya. Okey, next. Klasifikasi reka bentuk makanan. Ini penting dan awak wajib tahulah, wajib kenal. Ada dua klasifikasi reka bentuk makanan. Pertama, di sebelah kiri itu adalah reka bentuk susunan makanan dalam pinggan atau bekas makanan. Kamu mengeluarkan idea dengan menyusun ataupun mereka bentuk makanan dalam pinggan. Contohnya teddy bear itu tengah baring atas katil, tapi sebenarnya ianya makanan, jadi comel, sesuai untuk anak-anak makan. Okey, next, yang kanan kamu tu adalah reka bentuk pada makanan itu sendiri. Makanan, buah, awak hias dia jadi angry bird.
Okey, menarik, rasa nak makan, nak makan sayang, tak makan pun rugi. Macam itulah. So, dua benda ni, satu reka bentuk susunan makanan dalam pinggan atau bekas. Tidak kisahlah pinggan ke, bekas makanan ke, tapi bukan makanan itu sendiri, bukan makanan itu berdiri sendiri seperti yang sebelah kanan awak lah. Yang sebelah kanan, reka bentuk pada makanan itu sendiri, tidak ada bekas, tidak ada pinggan dan sebagainya. Okey. Okey, next. Kepentingan reka bentuk makanan. Okey, dekat situ ada 2, 4, 6, ada 7 kepentingan reka bentuk makanan. Pertama adalah kebebasan memilih kepada pengguna. Pengguna berhak memilih makanan apa yang dia ingin makan. Macam mana rupa bentuk makanan itu dihidang, mereka berhak memilih. Okey, katalah kedai A jual nasi lemak, kedai B pun jual nasi lemak. Tapi dia present ataupun dia susun, mereka bentuk nasi lemak tu berbeza oleh kedua kedai ini. B lebih menarik. Jadi pengguna nak pilih yang mana? Mesti pilih yang menarik kerana dapat menarik selera, teringin nak rasa. Jadi mereka akan pilih yang menarik. Itu bebas mereka nak pilih yang mana. Tidak boleh paksa. Okey, menzahirkan nilai estetika, menjadi perlambangan. Tengok kuih yang nombor kuih peram ke apa namanya tu, kuih yang kedua tu, itu kita tahu pelambangan. Okey, tahu kuih itu dari Sabah dan sebagainya. Dan melindungi nilai estetika. Bila ubah, bila reka bentuk, jangan sampai lari dari nilai estetika sampai kita tak tahu perwakilan asalnya dari mana. Okey, melindungi etika sosial. Okey, melindungi etika sosial ini bermaksud, okey, contoh dekat sini, kalau kita tahu pau kan, pau putih. Okey, sekarang ni orang jual pau bukan warna putih lagi dah. Kalau inti coklat, dia warnakan dengan warna coklat. Tapi tidak larilah dari nilai estetika dia. Kita tahu itu still pau. Rasa dia tidak lari, bentuknya tidak lari, walaupun bentuk kita tukar, ada pau bulat, sekarang ada pau jagung, ada pau bentuk cili dan sebagainya. Tetapi jangan sampai lari daripada nilai estetika, ataupun itu bermaksud etika sosialnya dilindungi. Okey. Next, memberi faedah kepada pengusaha. Pengusaha itu siapa? Pengusaha itu peniaga ataupun mereka yang mencipta makanan, yang mereka bentuk makanan. Okey, memberi faedah. Sekiranya orang ramai membeli makanan tersebut, reka bentuknya cantik, maka apakah faedahnya? Mereka boleh meluaskan diorang punya rezeki, punca rezeki. Contohnya daripada gerai kecil kepada restoran. So, pendapatannya lebih meningkat. Itu bermaksud reka bentuk makanan ini memberi faedah kepada pengusaha. Sekarang ni bersepah, apa kata, kerepek masin tu dan sebagainya, pelbagai dan sebagainya. Okey, menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi. Okey, tengok gambar yang paling bawah sekali, alright. Contohnya dulu dia tak buat dalam pack, jual dalam plastik-plastik kecil. Okey, sekarang memberi pembangunan kepada sains dan teknologi negara lah, wujudnya mesin-mesin canggih, adanya kilang dan sebagainya, kerana makanan itu mempunyai permintaan yang tinggi. Kalau nak buat seorang dua tak cukup tangan nak tampung permintaan yang ramai. Jadi kena ada mesin. Mesin boleh keluarkan produk itu dengan banyak dalam masa 1 hari, 2 hari atau 3 hari, bergantunglah. Okey, next, menyokong pelbagai etika dan budaya. Maksud dekat sini, okey, pelbagai makanan tradisional kaum Malaysia, seperti ketupat, kuih, bulan dan meruku, dapat dinikmati oleh setiap etnik. So bila kita kata ketupat, kita tahu hari raya. Okey, bila kita kata kuih bulan, kita tahu itu Chinese New Year. Itu menyokong pelbagai etika dan budaya. Daripada mana? Daripada makanan itu sendiri. Okey. Okey. Sampai situ sahaja slide cikgu hari ini. So cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham, boleh direct bertanya dengan cikgu, personal WhatsApp, Telegram ataupun apa sahaja bentuk komunikasi. Okey? Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.